من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kembali kita meneruskan kuliah kita dalam rangka mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sebuah kitab kecil yang diambil dari kitab Tahzibul Asma' wal Lughat, iaitu sebuah kitab yang memerihalkan tentang kisah Nabi SAW, perjalanan hidupnya secara ringkas, yang dihimpunkan, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kemudian kitab ini diberi nama Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzibil Asma' wal Lughat, yang ditahqiq dan diberikan ta'liq oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada muka surat 34, iaitu masih lagi pada tajuk terkait tentang penguburan dan usia Nabi SAW, iaitu pada muka surat 34. Baik. Qala Al-Imam An-Nawawi atau qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, pada perbahasan dafnuhu wa umruhu. Baik. Berkata, iaitu Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan, Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 28 bulan. Jadi qala Al-Hakim Abu Ahmad rahimallahu taala, yaitu meninggalnya ayah Nabi SAW itu ketika mana beliau berumur 28, ketika Nabi SAW berusia 28 bulan. Ada yang berpendapat 9 bulan. Ada yang menyatakan 7 bulan. Ada yang menyatakan 2 bulan. Dan ada juga yang mengatakan ia meninggal saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan. Jadi tentang kematian ataupun kewafatan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, terdapat pelbagai silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi mereka tidak bersepakat dan mereka terbahagi pada beberapa pendapat.
Jadi inilah dia penjelasan tentang ya, kewafatan ayah Nabi SAW. Dia tidak dapat ditetapkan tarikh yang sebenarnya. Jadi termasuk dalam khilaf para ulama. Namun yang pastinya Nabi SAW adalah dilahirkan sebagai dalam keadaan anak yatim. Ya, anak yatim. Baik. Jadi ada beberapa pendapat, iaitu 9 bulan, 7 bulan, 2 bulan, dan ya, masih dalam kandungan. Maknanya satu pendapat itu ya, Nabi SAW masih berada dalam kandungan ibunya, dan beberapa pendapat yang lain, iaitu Nabi SAW telah dilahirkan dan usianya masih lagi usia bayi. Ia, yakni ayah Nabi SAW, meninggal di Madinah. Ya, Al-Waqidi dan jurutulisnya, iaitu Muhammad bin Sa'id, mengatakan tidak ada bukti bahawa ia meninggal saat beliau SAW masih dalam kandungan. Ini pendapat ya, Al-Waqidi. Kita lihat catatan kaki. Namun di bawahnya pendapat yang dikuatkan oleh Al-Waqidi dan jurutulisnya Muhammad bin Sa'id, ya, sepanjang yang saya ketahui, kata pentahqiq kitab ini, hafizahullah ta'ala, bahawa pendapat yang paling kuat adalah Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal saat Rasulullah SAW berada dalam kandungan ibunya. Masih berada dalam kandungan ibunya. Ini pendapat yang terkuat dan inilah pendapat yang dipilih. Baik. Kemudian kakeknya, yakni datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib, meninggal saat beliau SAW berusia 8 tahun. Jadi ayah Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW masih berada dalam kandungan, atau mengikut pendapat-pendapat lain masih lagi berada dalam situasi Nabi SAW itu seorang bayi. Dan begitu pula datuk Nabi SAW pula meninggal ketika Nabi SAW berusia 8 tahun. Ada juga yang mengatakan 6 tahun. Ya, jadi juga berbeza pandangan di kalangan para ulama. Tetapi di situ diletakkan catatan kaki, pendapat yang masyhur menurut ahli sirah, bahawa Rasulullah SAW berusia 8 tahun ketika datuknya, iaitu Abdul Muttalib, meninggal dunia. Dan Nabi SAW sempat diasuh oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib, sehinggalah dia meninggal dunia. Dan datuknya mewasiatkan, yakni pengasuhan, iaitu agar Nabi SAW dibela, dijaga, dididik kepada Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Dan Abu Talib telah menunaikan amanah yang diwasiatkan oleh ayahnya, iaitu Abdul Muttalib. Dan beliau mengasuh Nabi SAW, membela, membesarkan, menjaga, melindungi Nabi SAW, sehinggalah Abu Talib itu meninggal dunia, wafat pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW. Jadi kesimpulannya adalah Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, iaitu dalam keadaan di mana tidak sempat untuk sempat mendapat curahan kasih sayang dan juga didikan daripada ayahnya. Dan ini merupakan yatim yang paling dikasihani dan paling tinggi tingkatannya, iaitu masih dia berada dalam perut ibunya ketika ayahnya meninggal dunia. Baik, seterusnya ya, tentang datuk Nabi SAW, tentang ayah Nabi SAW. Sekarang tentang ibu Nabi SAW pula. Ibu Rasulullah SAW, iaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf, meninggal dunia saat beliau SAW berusia 6 tahun. Ada yang berpendapat 4 tahun. Ia meninggal di Abwa, satu tempat di antara Makkah dan Madinah. Iaitu ketika mana saat ibunya pulang dari Madinah ke Mekah setelah mengunjungi saudara-saudara, iaitu ataupun pakcik-pakcik ayah Rasulullah SAW daripada pihak ibu, iaitu Bani Adi bin Najjar. Jadi dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, maka ibu Nabi SAW meninggal dunia. Juga para ulama berbeza pendapat dari sisi usia ibunya meninggal. Ketika umur berapa Nabi SAW ibunya meninggal? Sama ada yang menyatakan 6 tahun,
Ada yang menyatakan 4 tahun. Jadi kita dapat pelajaran berguna bahawa tarikh-tarikh ini, tarikh iaitu tentang hari, ya. Jadi perkara yang tak dapat ditetapkan. Kerana apa? Berbezanya pendapat di kalangan para ulama tentang kelahiran Nabi SAW. Berapa hari bulan pun berbeza pandangan. Jadi kerana barangkali ketika itu mereka tidak memberikan perhatian khusus tentang betapa pentingnya direkodkan secara tepat kelahiran seseorang dan juga kematian seseorang. Begitu juga hari, ya, sebab tarikh itu sangat berkairat, berjalan seiringan dengan hari. Sebagaimana kita lihat tarikh, ya, kelahiran Nabi SAW, para ulama memiliki pelbagai pendapat dan pandangan, ya, hari yang berbeza-beza. Namun daripada keseluruhan riwayat-riwayat itu, mereka di antara mereka itu cenderung untuk memilih yang pada pandangan mereka itulah yang paling tepat. Namun itu yang berdasarkan kepada kecenderungan, keyakinan. Tetapi untuk kepastian maka tidak dapat dipastikan. Inilah dia yang sebenarnya, yang tepat, yang 100%. Yang tidak dapat dibuat keputusan atau kesimpulan seperti itu. Baik, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul kepada manusia seluruhnya saat beliau berusia 40 tahun. Ada yang menyatakan 40 tahun lebih sehari. Ini tarikh ataupun usia Nabi SAW. Diangkat menjadi Rasul. Diangkat mula-mulanya menjadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul. Baik, catatan di situ, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menegaskan dalam kitabnya iaitu Fathul Bari jilid ke, ya, jilid yang ke berapa ni, ya, bahawa usia Nabi SAW ketika diberi wahyu adalah 40 tahun lebih 6 bulan. Hal itu dengan mempertimbangkan apa yang disebutkan dalam As-Sahih, bahawa beliau SAW diutus pada permulaan usia 40 tahun. Dan bahawa Al-Quran turun kepada beliau SAW pada bulan Ramadan. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur bahawa kelahirannya pada bulan Rabiul Awal. Jadi ini adalah masyhur, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Dengan diturunkan wahyu, iaitu surah Al-Alaq, surat Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga 5, yang dimulai dengan ayat perintah membaca, Iqra. Ya. Beliau SAW bermukim, yakni tinggal di bumi Mekah, ya, dilahirkan dan tinggal di bumi Mekah, ya, tanah tumpah darahnya Nabi SAW, kelahirannya, iaitu setelah kenabian selama 13 tahun. Jadi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian tinggal meneruskan tugas kenabian dan kerasulannya selama 13 tahun. Bermakna Nabi SAW, ya, lahir, membesar, hidup dan melaksanakan risalah selama jumlah semuanya adalah jumlah kehidupannya di bumi Mekah itu adalah iaitu 53 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Ada pula yang mengatakan 15 tahun. Jadi juga, ya, ada beberapa pendapat tentang tempoh masa Nabi SAW bermukim di Mekah, termasuk, ya, diangkatnya menjadi Rasul sebelum berhijrah ke bumi Madinah. Di sini disebutkan catatan kaki pendapat yang sahih adalah Nabi SAW bermukim di Mekah selama 13 tahun, iaitu setelah kenabian, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ia mengatakan diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW saat beliau SAW berusia 40 tahun. Lalu beliau SAW tinggal selama 30 tahun. Kemudian beliau SAW memerintahkan hijrah. Lalu beliau SAW hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Kemudian beliau SAW wafat. Dan perkara ini diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya iaitu Sahih Bukhari di beberapa tempat. Salah satunya adalah pada hadis nombor 3851. Kemudian lagi, ini lebih sahih daripada apa yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, bahawa Nabi SAW bermukim di Mekah selama 15 tahun.
Sebagaimana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Aku katakan, ini kata catatan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini juga lebih sahih daripada apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 2350. Juga dari Urwah bin bahawa Nabi SAW menetap di Mekah selama 10 tahun. Jadi ada beberapa pendapat yang diriwayatkan. Namun yang rajih yang dipilih iaitu 13 tahun. Dan inilah yang masyhurnya, yang diriwayatkan, yang dikisahkan dalam sirah Nabi SAW oleh para ulama sirah. Jadi kesimpulannya adalah Nabi SAW menjadi Rasul selama 23 tahun. Termasuk umurnya 23 tahun, termasuk umur diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul 40 tahun. Jadi jumlahnya adalah 63 tahun. Nanti umur Nabi SAW pun ada silang pendapat. Diambil daripada tarikh tadi. Tarikh kelahiran, tarikh diangkat menjadi Nabi, tarikh tinggal di bumi Mekah, bumi Madinah. Jadi juga beberapa pandangan dan pendapat. Namun yang masyhur, yang dipilih oleh majoriti para ulama adalah iaitu seluruhnya adalah 63 tahun, 40 tahun, campur 13 tahun, campur 10 tahun. Ini kena hafal ni, kena ingat. Perkara penting. Kerana apa? Period ataupun zaman, waktu selama tempoh masa 13 tahun di bumi Mekah, banyak kejadian-kejadian yang berlaku dalam perjalanan hidup Nabi SAW. Begitu juga period selama 10 tahun Nabi SAW menghabiskan usianya menjadi seorang Rasul, sehingga diwafatkan oleh Allah Ta'ala di bumi Madinah. Juga perjalanan-perjalanan hidup Nabi SAW sebagai seorang Rasul, dua fasa yang menampilkan perjalanan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa penting yang menatijahkan hukum, dan juga sangat berkairat dengan penurunan ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga menjadi salah satu daripada kaedah dalam penetapan dan pengenalpastian, serta memunculkan ciri-ciri khas ayat-ayat yang diturunkan selama 13 tahun di bumi Mekah, selama 10 tahun di bumi Madinah, yang kemudiannya ulama yang berkecimpung dalam ilmu Al-Quran kemudian dibahaskan dalam ulumul Quran, iaitu tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang ditinjau dari sisi penurunan mengikut tempat, mengikut zaman, mengikut makan, masa dan tempat. Maka bila kita baca Al-Quran, contoh tafsir pimpinan Ar-Rahman umpamanya, atau Al-Quran terbitan Departemen Agama Indonesia yang disertakan dengan terjemahan, maka sebagai sinopsis awal sebelum kita masuk pada setiap ayat, pada setiap surah akan disebut. Contoh surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah Madaniyah umpamanya, itu disebut Madaniyah. Surah Al-Fatihah, surah Makkiyah. Kenapa disebut demikian? Kerana mengambil daripada sirah Nabi SAW, iaitu diberi definisi dan disebut dalam ilmu ulumul Quran, iaitu ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima oleh Nabi SAW sebelum berhijrah ke bumi Madinah. Maknanya dipanggil surah Makkiyah. Adapun surah-surah Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diterima oleh Nabi SAW sesudah berhijrah ke bumi Madinah. Jadi garis pemisah dia adalah hijrah, sebelum dan selepas. Dinisbahkan kepada dua kota suci ini. Walaupun ada ayat yang diturunkan di Mekah, tetapi dikategorikan, diklasifikasikan sebagai surah ataupun ayat-ayat Madaniyah. Itu pembahagian kaedah yang tepat. Kenapa? Kerana ada ayat yang diterima oleh Nabi SAW sesudah Nabi SAW berhijrah, tapi ayat itu turun di bumi Mekah. Iaitu salah satu contohnya adalah ayat yang Nabi SAW terima ketika menunaikan haji yang pertama dan akhir, haji wada, haji perpisahan,
Iaitu ketika mana Nabi SAW dan para sahabat dalam manasik haji, iaitu menunaikan salah satu rukun haji, iaitu ya, wukuf di padang Arafah. Turun ayat pada hari Jumaat di padang Arafah, iaitu ayat yang mengembirakan. Mengembirakan dan juga menyedihkan, sebagai petanda bahawa Nabi SAW sudah dekat kewafatannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bagaimana yang pernah kita sebut tentang ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat Madaniyah, tapi turun di Mekah. Tapi rujukannya dinamakan surah ayat Madaniyah sebab iaitu mengambil definisi Nabi SAW telah berhijrah ke bumi Madinah. Dia faham tu? Tu perinciannya boleh dipelajari dalam ilmu ulumul Quran. Baik, seterusnya. Kemudian beliau SAW berhijrah ke Madinah. Lalu bermukim di sana selama 10 tahun dengan tanpa diperselisihkan. Tu tiada perselisihan. Beliau SAW tiba di Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tapi ini juga perselisihan di kalangan ulama. Sebagaimana catatan kaki yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 3906, bahawa Nabi SAW tiba di Madinah pada hari Isnin bulan Rabiul Awal. Namun diperselisihkan tentang tarikhnya, tentang tanggalnya. Ada yang mengatakan 1, 2, 7, 13, 15, 22. Dan yang masyhur adalah tanggal 12. Semua perbezaan, ya, pelbagai pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Bolehlah dirujuk di kitab tersebut, iaitu kitab Fathul Bari. Berpuluh jilid ada. Kitab yang hendaknya ada di rumah kaum muslimin, iaitu syarah terhadap Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Seterusnya, Al-Hakim mengatakan, Al-Hakim ni ulama hadis yang memiliki kitab Al-Hakim Al-Mustadrak. Al-Hakim, betul lah, Al-Mustadrak. Itu Al-Imam At-Tabarani. Baik, Al-Hakim meriwayatkan ataupun mengatakan, mula-mula Rasulullah SAW sakit di rumah Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi SAW. Maimunah radhiyallahu anha, mak saudara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada satu riwayat Nabi solat di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu kecil lagi, solat belah kiri. Nabi SAW ambil tarik, letak belah kanan. Itu ada hadis yang masyhur tentang itu. Tentang dari situlah datangnya hukum, iaitu tentang posisi solat berjamaah bagi dua orang. Nak duduk di mana dia? Baik. Jadi mula-mula Rasulullah SAW sakit di rumah Maimunah radhiyallahu anha pada hari Rabu, iaitu 2 malam yang tersisa, yakni berbaki dari bulan Safar. Jadi menunjukkan di sini Nabi SAW mula sakit pada bulan Safar. Bulan Safar sesudah bulan Muharram, sesudah Nabi SAW kembali daripada menunaikan haji bersama para sahabat. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut, indikasi-indikasi tentang sudah dekatnya kewafatan Nabi SAW itu banyak. Ya, banyak. Di antaranya adalah bermula daripada wasiat Nabi SAW, ya, pada haji tersebut. Banyak, beberapa khutbah Nabi SAW, ada 3 kali Nabi SAW menyampaikan khutbah pada haji tersebut. Ya. Dan Nabi SAW pun pernah menyebutkan kepada Muaz radhiyallahu anhu, ya, agar memerhatikan tata cara haji Nabi SAW, kerana berkemungkinan sesudah ini, ya, Nabi SAW tidak dapat lagi menunaikan haji bersama dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi ini di antara kata-kata ataupun tanda-tanda yang kemudiannya terrealisasi, iaitu pada bulan
Rabiul Awal Nabi SAW wafat. Ya, sehingga menyebabkan kota Madinah yang asalnya ceria, cerah, bersinar, ia menjadi gelap, seolah-olah gelap. Ya. Jadi Nabi SAW dah bagi indikator itu, beberapa petunjuk dan petanda. Tadi ayat tadi pun juga merupakan petunjuk dan petanda. Al-yawma akmaltu lakum. Ya, bila agama dah sempurna, maka tugas Rasul yang diutus pun telah sempurna. Maka sudah sampai masanya untuk Allah mengambil hamba-Nya, iaitu Rasulullah SAW, kembali kepadanya. Begitu juga ketika Nabi SAW mengutuskan Mu'az ke Yaman tadi. Bukan ketika menunaikan haji, ini ketika Nabi SAW nak utuskan Mu'az radhiyallahu anhu, ya, ke mana? Berdakwah ke Yaman. Jadi kata Nabi SAW, ya Mu'az, innaka, ya, wahai Mu'az, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha, au la'allaka an tamurra bi masjidi hadha au qabri. Jadi Nabi SAW ketika mana nak mengutuskan Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau SAW mewasiatkan kepadanya dengan ucapan, wahai Mu'az, innaka, sesungguhnya, ya, kau tak akan dapat, barangkali tak akan bertemu lagi denganku. Tu ba'da ami hadza, setelah tahun ini. Ya. Jadi mungkin au la'allaka an tamurra bi masjidi, atau engkau akan hanya melalui melintasi masjidku ini, atau makam. Nabi sebut. Jadi Nabi bagi dah yang gambaran kepada Mu'az radhiyallahu anhu. Ya. Fabaka Mu'az, maka menangislah Mu'az radhiyallahu anhu, nangis. Jasya'an di faraqi Rasulullah SAW, menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Ya, kerana apa? Kerana sedih, takut akan berpisah dengan Nabi SAW. Bayangkan, ya, Rasul SAW, ya Allah wafatkan. Dan ketika wafat, ya, dalam keadaan di mana berada jauh, tidak bersama, tak dapat melihat, tak dapat menghadiri, dan tak dapat menyaksikan kewafatan Nabi. Itu lebih terkesan, lebih sedih, betul kan? Kalau saat kewafatan tu para sahabat ada dekat, pernah hari-hari melihat, tak ada rasa terkilan. Jadi Nabi SAW dah bagi dia penjelasan pada Mu'az agar kemudian nanti tidak terasa sangat. Jadi Mu'az radhiyallahu an menangis lebih awal sebelum kewafatan Nabi SAW. Kenapa ketika Nabi SAW wafat ini, ia merupakan musibah yang terbesar di atas muka bumi, khusus bagi umat Islam, khusus bagi Nabi, para sahabat Nabi SAW. Dan betapa untuk menerima kenyataan kewafatan Nabi SAW itu satu perkara yang sangat mencabar. Ya, sehingga Umar radhiyallahu anhu sendiri tak dapat menerimanya. Bayangkan, saking sayangnya, saking tidak menyangkakan. Ya, kalau boleh harap Nabi SAW itu serta hidup bersama dengan mereka, biar mereka dulu yang meninggal dunia. Ya, kerana sayangnya mereka pada yang tak terhingga pada Nabi SAW. Begitulah para sahabat. Allah muliakan mereka dapat bersama, bersahabat, ya, berjuang, bersusah payah. Dan perkara yang paling mereka syukuri adalah mereka mendapat hidayah, iaitu nikmat iman. Itulah harga yang mereka sangat hargai, sehingga mereka sanggup menukarkan dengan nyawa mereka dalam mentaati Rasulullah SAW. Kemuncaknya adalah al-jihad fi sabilillah. Jadi bayangkan ketika hari kewafatan Nabi SAW itu, bagaimana situasi penduduk Madinah khususnya. Ya, sehingga disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW al-Madinah, adha'a minha kullu syai'. Hari ketika mana yang masuknya Nabi SAW kepadanya, iaitu bumi Madinah. Ketika mana Nabi SAW memasuki bumi Madinah daripada hijrahnya, sampai yang mana para sahabat Nabi SAW yang berada di bumi Madinah setiap hari keluar untuk menunggu kedatangan dan sampainya Nabi SAW ke bumi Madinah. Sehingga yang mula-mula nampak siapa? Seorang Yahudi. Nabi kamu yang ditunggu dah sampai lah.
Dia yang nampak dulu. Tu. Yahudi pun turut juga dia menunggu. Nak tengok Rasul yang datang, yang dijanjikan dalam kitab mereka. Nak tengok. Ya. Jadi ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah, iaitu Madinah tu adha'a minha kullu syai'. Ya, maka segala sesuatu menjadi bersinar, bercahaya, terang benderang. Maknanya apa? Ceria bumi Madinah itu. Telah sempurnalah keceriaan, keindahan, kenikmatan, kebahagiaan bagi seluruh penduduk bumi Madinah. Ya, macam kita lah. Ini untuk mendekatkan pemahaman, sekali tak sama. Macam apa? Raja, sultan yang betul agung datang kampung kita. Bukan main lagi, dah bertangkap gambar, nak berselfie bagai. Bukan main seronok lagi, betul kan? Ini yang datang adalah Rasul yang akan bersama menetap dalam tempoh masa yang agak lama, 10 tahun. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi. Ini situasi yang kedua yang sedih. Ya. Namun ketika mana Nabi SAW meninggal dunia, mata fi padanya, iaitu di bumi Madinah itu. Ketika Nabi SAW wafat, azlama minha kullu syai'. Maka semuanya berubah menjadi gelap. Gelap. Zulumat, kegelapan. Gelap. Ya, gelap. Bukan matahari tak bersinar, bukan. Ini metafora dia kena faham. Ya, gelapnya maknanya kesedihan yang teramat sangat bagi seluruh penduduk bumi Madinah, khususnya bagi kaum muslimin. Sebab apa? Itulah musibah. Sesudah itu akan berlakulah pelbagai fitnah. Sehinggalah hari ini, sehingga hari kiamat, umat Islam kehilangan pembimbing, penasihat, pembuat keputusan. Maka berpecahlah umat Islam. Ibarat seekor anak yang kehilangan ibunya. Tu seperti ayam tu, anak mak dia hilang, cik panggil, ya, tak tentu arah. Walaupun Nabi SAW dah bertinggalkan arah, panduan, panduan untuk berjalan di arah yang benar, namun tetap saja berlaku perpecahan yang makin parah. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan wasiat Nabi SAW. Kenapa? Kerana mereka mengedepankan hawa nafsu tokoh-tokoh yang mereka tokohkan. Walaupun jelas tokoh-tokoh itu menyimpang, tetap saja mereka berpegang. Sebab itu hidayah yang paling besar adalah tetap kokoh di atas, iaitu Nabi SAW. Berjalan dengannya. Jangan keluar daripada aturan agama, walaupun selangkah, walaupun seinci. Biarpun yang mendominasi itu adalah orang-orang yang menyimpang. Jangan terkasima dengan mereka itu. Ramai je bilangan, hebatnya amalan, kuatnya berselawat, kuatnya berzikir, kuatnya menyambut kelahiran Nabi SAW. Bukan itu. Kerana Nabi SAW dah bagi panduan. Very loud and clear. Understand? Crystal clear agama tu. Tak ada satu pun yang kabur, yang keruh. Jelas. Kita selalu dah sebut hadis itu. Taraktu fikum bukan taraktu fikum amran, itu tentang panduan. Aku tinggalkan kamu agama ini. Allah, mana dia? Malam seperti siang tu. Ala mithlil bayda lailuha kadahariha la yaziru anha illa halik. Taraktukum ala mithli al bayda. Aku tinggalkan agama ni, permisalannya putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Barang siapa yang menyimpang pasti akan binasa. Binasa yang pertama apa? Menyimpang daripada agama. Apa kebinasaan pertama? Menyulitkan. Ciri khas penyimpangan daripada agama yang benar ni adalah apa yang mereka buat itu pasti menyulitkan. Dari sisi apa pun. Sebab mereka melangkaui saja apa yang telah digariskan, ditetapkan oleh agama ini menurut Nabi SAW, pasti akan menyulitkan. Sebagaimana di zaman Nabi SAW ada para sahabat yang nak menyulitkan diri dalam urusan agama. Kerana apa? Atas dasar apa? Semangat. Atas nama apa? Nak makin dekat kepada Allah. Tapi ketika itu dengan keberadaan Nabi SAW. Dan ketika itu syariat masih terus berjalan. Ya, wahyu turun, perintah dan pelbagai. Jadi Nabi SAW sebagai pemutus hukum. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang 3 orang sahabat Nabi SAW yang berazam untuk puasa terus menerus siang
di siang hari, tak nak berbuka, yang berazam untuk tidak berkahwin, yang nak memujang sepanjang usia sebab tak nak terganggu dengan urusan rumah tangga daripada beribadah. Ya. Yang ketiga, nak solat malam, tak nak tidur sepanjang malam. Tapi ketiga-tiga ini bukan daripada agama. Dan Nabi SAW ya membetulkan, mengembalikan mereka di atas jalan aturan agama. Dan ada seorang lelaki yang berjemur di tengah panas. Israel nama dia. Ya, jemur tengah panas nazar. Lalu Nabi SAW suruh membatalkan nazarnya. Tu membatalkan nazar. Nazar yang tak diizinkan oleh syariat. Dengan tujuan ibadah. Ya. Itu dengan keberadaan Nabi SAW beberapa kasus kes yang menjadi panduan dalam menetapkan hukum. Supaya yang datang kemudiannya tahu. Oh, tak boleh melampaui dalam urusan agama. Ada presiden dia. Ya, presidennya ada daripada Nabi SAW. Jadi ikut kaedah itu. Apa-apa yang menyimpang, yang melampaui batasan, maka itu bukan agama. Itu adalah melampaui batasan yang telah ditetapkan agama. Jadi sebab itu kegelapan itu. Ya, di awal saja keberadaan Nabi SAW, sesudah dengan kewafatan Nabi SAW itu, bumi Madinah terasa gelap. Sebab apa? Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, ya, apabila kamu ditimpa suatu musibah, ingat ada musibah yang lebih besar daripada segala musibah yang kamu deritai atau kamu alami. Apa dia? Kematian. Ingat kematianku. Kerana itu musibah. Musibah dari sisi apa ni? Bukan musibah dari sisi fizikal, sakit apa, bukan. Musibah dari sisi, iaitu menyimpangnya ya manusia daripada agama ini. Yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, jangan menyimpang. Tetap kukuh teguh. Jadi sebab itu, untuk selamat, pegang wasiat Nabi SAW ini. Baik, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walamma nafaqna an Rasulillah SAW, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Dan ketika mana kami, ya, walamma nafaqna, dan ketika mana kami berada di kuburannya, an Rasulullah SAW, ya, untuk menghilangkan yakni debu dan kotoran yang ada di atasnya dengan tangan-tangan kami, ya, al-aidi, seolah-olah hati kami mengingkari, hatta angkarana qulubana, macam apa? Macam ya, macam tak sangka, tak jangka. Boleh faham ni? Ya, bagaimana nak menerima kenyataan. Tapi begitulah iman para sahabat Nabi SAW. Mereka menerima ketentuan takdir. Tengok, sebelum Nabi SAW tak wafat secara mengejut, nampak? Bayangkan kalau wafat mengejut. Tapi Nabi SAW bagi berbagai indikasi, sehingga di antara para sahabat sangat memahami, sehingga mereka menangis. Contoh dengan turunnya ayat Iza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kejayaan, telah dibuka pintu-pintu kejayaan. Jadi salah seorang sahabat, tak ingat siapa, nangis. Dia tahu tafsirnya apa. Dia dapat jangka ayat ni adalah ayat yang menandakan tugas risalah Nabi SAW sudah hampir. Sebab Allah dah bagi kejayaan. Agama sudah menuju kesempurnaan. Allah tu telah cukupkan segala-galanya. Agama sempurna, aturan syariat telah cukup dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah dan pelbagai lagi prinsip-prinsip pokoknya. Kemudian umat Islam diberikan kejayaan dan kekuasaan. Bahkan risalah Islam itu telah tersebar keluar daripada dua kota suci itu, dengan diutuskannya para delegasi, ambassador, diplomat Nabi SAW keluar ke segala penjuru utara, timur, barat, pergi ke negara-negara yang memiliki kerajaan untuk diutuskan para diplomat, ambassador bukan, diplomat lah, menyampaikan surat-surat untuk mengajak, ya, pemimpin-pemimpin pembesar dunia agar menerima Islam. Sehingga ditulis sebuah buku khas tentang surat-surat yang dihantar oleh Nabi SAW ke pelbagai pembesar dunia. Ya, kepada Hercules diutuskan Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kepada Kaisar Mesir diutuskan sahabat Nabi SAW. Raja Ghassan, ya, Raja Habsyah dan pelbagai lagi. Boleh baca di situ. Jadi mempelajari sirah Nabi SAW ini, Masya Allah, luasnya cakupan dia. Panjang perjalanannya, banyak kitab kita kena baca. Satu episod tu ditulis pula kitab yang tebal menjelaskan
Contoh macam surat-surat Nabi SAW. Satu buku pula. Belum lihat lagi syarah dia. Tentang peperangan Nabi SAW, yang peperangan-peperangan utama. Berjilid, tebal. Satu masa pula nak tengok. Awal dengan peperangan Badar. Akhir sekali peperangan Tabuk, peperangan Mu'tah. Yang dan akhirnya Nabi SAW buat persiapan untuk hantar Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itulah saat terakhir Nabi SAW sudah menghampiri kewafatan. Jadi bayangkan banyaknya masa yang perlu kita gunakan untuk perkara ini. Yang umur pendek, ilmu banyak. Jadi jangan disia-siakan masa itu. Sibuk siang malam dengan dunia. Sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan. Itu baru sirah Nabi SAW. Belum lagi wasiat-wasiat Nabi SAW yang tertuang dalam pelbagai kitab hadis. Habis usia hidup semula barangkali tak habis, tak boleh kita nak habiskan ilmu ni. Betul kan? Tu. Baik. Kembali. Jadi Al-Hakim mengatakan mula-mula Rasulullah SAW sakit di rumah Maimunah radhiyallahu anha pada hari Rabu. 2 malam yang tersisa dari bulan Safar. Kita tengok catatan kaki. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari, diperselisihkan tentang masa sakitnya. Majoriti ulama berpendapat bahawa masa sakitnya selama 13 hari. Ada yang berpendapat lebih sehari. Ada juga yang berpendapat kurang sehari. Baik, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilih pendapat iaitu mula-mula Rasulullah SAW sakit di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Namun setelah diteliti, dikaji semula oleh para ulama yang lain, mereka berpendapat bahawa mula-mula sekali Nabi SAW sakit di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bukan di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Mari kita lihat penjelasan ya di dalam kitab yang lain. Ya. Jadi perkara poin penting adalah satu, iaitu para ulama berbeza pendapat dalam menentukan tarikh bermulanya sakit atau hari bermulanya sakit atau bulan bermulanya sakit Nabi SAW kepada beberapa pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW sakit iaitu bermula pada bulan Safar, sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini. Ya. Iaitu mereka menyebut pada bulan Safar, tapi tak ditetapkan berapa hari bulan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahawa sakit Nabi SAW bermula pada 2 malam terakhir di bulan Safar. 2 malam terakhir. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ni. Ya. Kemudian pendapat lain pula mengatakan bahawa sakit Nabi SAW bermula pada awal bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijrah. Iaitu sesudah tahun ke-10 lah Nabi SAW berhaji. Jadi perbezaan pendapat ni terjadi dalam penentuan hari pertama sakit. Mula-mula sakit Nabi SAW ni hari apa? Bulan apa? Bila tarikh? Di 3 tempat ni, 3 benda ni yang nak ditetapkan. Nak ditarjih ni yang mana ni? Ya. Ada di antara mereka berpendapat bahawa sakit Nabi SAW itu bermula pada hari Isnin. Ada yang mengatakan hari Sabtu. Ada yang mengatakan hari Rabu. Jadi memang konsensus ni adalah kesimpulan penting tentang sejarah kehidupan Nabi SAW ini. Banyaknya perbezaan dari sisi apa? Tarikh, hari, tahun. Dari sisi kelahiran, kewafatan, sakit. Jadi menunjukkan apa ni? Telitinya para ahli sejarah. Mereka berusaha sekuat kemampuan mereka untuk menyeleksi, memilih pendapat mana yang lebih tepat dalam perbezaan pandangan. Kemudian para ulama juga berbeza pandangan dari sisi apa? Berapa lama Nabi SAW sakit? Berapa tempoh masa? Berapa hari? Ya, sebab ada silang pendapat tadi dari sisi penetapan awal sakit dan selesainya sakit Nabi SAW dengan diwafatkan Nabi SAW. Ada di antara mereka mengatakan selama 13 hari. Ada juga yang mengatakan 10 hari. Sebagaimana kita letak catatan. Ada juga kata tadi, iaitu kurang sehari, lebih sehari. Sehari taklah. Tapi itu pendapat. Ya. Jadi dari segi pelbagai ini, para ulama pun menghimpunkan seluruh riwayat-riwayat, kisah-kisah itu, kemudian mereka mula melakukan pentarjihan. Boleh faham? Jadi kesimpulannya adalah Nabi SAW mengalami sakit pertama kali. Mula-mula sakit bermula
Iaitu dari sakit apa? Sakit Nabi SAW apa mula-mula? Demam. Sakit kepala. Sakit kepala. Ketika mana Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tu ini nak membetulkan yang ini. Bukan di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Jadi ada riwayat-riwayat tu macam mana nak mengkompromikannya. Para ulama kata sakitnya di rumah Maimunah radhiyallahu anha, hadis sahih. Kata sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih. Ni ulama ni sangat tajam. Cekap. Sebab tu dalam ilmu hadis, juga dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis khususnya, bila hadis-hadis itu nampak iaitu saling bertentangan, tafarud atau bertentangan, berlawanan, macam mana kaedah tu? Sama ada dilihat dari sisi hadis mana dulu, hadis tentulah nak tengok kesahihan dulu, betul kan? Nak tengok hadis mana dulu datang. Dia akan tengok kronologi. Tu ulama hadis ni memang menakjubkan. Allah bagi keistimewaan yang tiada pada ulama lain bidang apa pun. Apa dia? Ketelitian, kecerdasan, kefahaman dan kekuatan dari sisi dalam membuat apa? Analisa. Sebab tu nak jadi ulama hadis dia orang cerdas, orang cerdik. Orang tak cerdik dia dilarang masuk. Sebab tak memiliki syarat kemampuan, iaitu kecerdasan. Sebab tu dalam ilmu periwayatan hadis, bila kita belajar tentang sanad-sanad, salah satu ciri nak jadi hadis itu sahih atau dhaif atau palsu, ya apa dia? Salah satunya Kuat ingatan. Kuat ingatan. Dhabit, ad-dhab. Sama ada kuat ingatan dari sisi hafalan di dadanya, disebut hafal di dada, atau dhabit, tulisan dia. Tu dua kaedah. Kuat hafalan. Kalau lupa, ingat sekejap, tertukar. Risiko tak? Risiko. Ni nikmat belajar ilmu hadis. Sebab tu kadang-kadang setengah orang mengatakan ilmu hadis ni payah sungguh, saya tak boleh faham. Banyak sangat istilah dia. Hadis dhaif je ada banyak jenis ada. Hadis mu'allaq, hadis mutarib, ya. Hadis apa lagi? Hadis mursal, hadis marfu'. Macam-macam hadis dah apa? Hadis dhaif. Macam-macam dia boleh banyak sekali. Ya. Tu. Hadis sahih. Senang. Nama senanglah di sisi penamaan, tapi nak menetapkan tu ulama hadis ni, masya-Allah. Sebab tu disebut ulama hadis ini adalah penjaga agama di bumi. Penjaga agama di bumi. Jadi kita kena muliakan ulama hadis. Apatah lagi ulama hadis itu adalah ulama yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW. Ulama hadis yang amanah terhadap agama, jaga ketulinan dan keaslian agama, berjalan kukuh di atas sunnah, dan tidak sekali-kali menyimpang daripada jalan sunnah. Baik, kembali. Jadi kenapa disebutkan Nabi SAW mula sekali sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bukan rumah Maimunah radhiyallahu anha? Kerana tengok riwayat. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha berkata, qultu, aku berkata, wa ra'sah, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, kepalaku pening, sakit, ya, kepala. Faqala Rasulullah SAW, kemudian berkata Nabi SAW, suaminya kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, zaki, law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u lak. Nabi SAW kata ketika Aisyah radhiyallahu anha mengadu, mengeluh. Di sini kalau kita syarah hadis tentang faedah hadis adalah yang pertama, bolehnya seorang mengeluh akan sakit. Dan memang tabiat manusia begitu, betul kan? Cuma mengeluh itu adalah jangan mengeluh dalam keadaan diiringi sifat tidak redha. Tapi mengeluh redha, ya, dan sebagai bentuk keluhan terhadap betapa sakit. Itu sebagai ekspresi untuk apa? Mengeluh ni apa dia punya benefit dia? Kalau kita ditimpa sakit, kesulitan, release apa? Betul. Release tension, stress. Boleh faham? Okey, bagus. Masya-Allah. Internal stress tu dia release. Bila kena dengan kadarnya. Kalau melampaui kadar, bukan release stress, increase lagi stress. Sebab itu keluhan ni mesti diiringi dengan redha.
dengan ketentuan takdir, maka akan muncullah apa? Redha akan memunculkan apa? Sabar. Sabar. Bagus. Seterusnya. Ya. Nabi SAW kata, jika waktumu, jika kematianmu tiba, kata Nabi SAW, dan aku masih hidup, kata Nabi SAW, nescaya aku akan memintakan bagimu ampunan. Fastaghfiru laki. Bagi engkau. Wa ad'u laki. Dan aku akan memohonkan doa kepadamu. Oh, tengok. Bagaimana Nabi SAW reposition, reconcile ataupun mengembirakan isterinya. Nampak? Ni kalau orang mengeluh sakit, bukan tambah sakit lagi. Bukan tambah, sikit-sikit mengeluh, sakit tak berhenti. Menyusahkan orang. Tak, Nabi SAW tak. Ini contoh yang terbaik. Sebagai orang macam ini terpakai dari sisi bagaimana kita nak meneutralkan, menormalkan keadaan orang yang ditimpa sakit supaya dia rasa terangkat, teringankan sakitnya itu. Tapi seorang kata apa? Jika waktumu, yakni kalau kamu dengan sakit ini kamu menemui ajal kamu dan aku masih hidup, kata Nabi SAW, pasti aku akan mohon ampun untuk kau dan mendoakan kau. Kan mengembirakan, betul kan? Apatah lagi Nabi SAW yang minta ampun. Beliau kasih sayangnya seorang suami pada isteri. Jangan pula isteri dalam hati tengok suami yang sakit bertahun-tahun, mati lagi cepat. Menyusahkan orang. Itu berat lah. Macam mana nak masuk syurga? Sabar dengan ujian itu. Kemudian faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Ni dialog Nabi SAW dan isterinya. Ni dialog yang indah ni. Banyak pelajaran ni, tapi masa tak mengizinkan. Banyak sekali faedah boleh diambil daripada hadis ini. Dari sisi apa? Hidup berumah tangga, terutamanya diuji dengan kesulitan dan kepayahan. Jadi aplikasinya, ya, keyword dia adalah bila ditimpa dengan musibah, inilah caranya. Basic dia punya prinsipal. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa suqliya, ya, wallahi inni la azunnuka tuhibbu mauti walau kana dzaka la zaliltu akhira yaumika mu'arrisan bi ba'di azwajika. Masya Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh berat. Wasukli, ya, sungguh berat. Demi Allah, seakan-akan engkau menginginkan kematianku. Bila Nabi SAW sebut tu, Aisyah kata, macam nak suruh aku mati. Tak. Ya, maknanya apa? Bukan maksud itu. Maksudnya betapa Nabi SAW beri perhatian. Ya. Caring husband. Nampak tu? Tu. Jika itu terjadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau memang bukanlah Nabi SAW berharap agar Aisyah radhiyallahu anha tu mati. Tak. Tapi maksud Nabi SAW itu, jika engkau yang ditakdirkan meninggal dunia, kerana semua kita akan meninggal dunia, betul kan? Dan tak semestinya orang sakit dia akan mati. Ya, sebab sakit, mati tak mengenal sakit, tak mengenal sihat, tak mengenal tua, tak mengenal muda. Jika itu terjadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, nescaya engkau masih akan ditemani di akhir hayatmu oleh isteri-isterimu yang lain. Apa ni? Apa makna? Cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Best lah. Ya. Ada isteri-isteri lain, boleh Nabi SAW tu mencurahkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang. Dan begitulah menunjukkan betapa Aisyah radhiyallahu anha ini sayangnya kepada Nabi SAW. Bukan bermakna dia iri hati, tak. Tapi begitulah sifat seorang wanita, sangat cemburu. Dan Nabi SAW sangat pandai dalam mengatur dan mengurus cemburu para isterinya. Ya, Nabi SAW tidak marah, tidak menengking. Tak ada kata, "Oi, kamu ni cemburu sangat lah." Tak, Nabi SAW tak pernah ungkapkan perkataan itu. Tapi Nabi SAW bagi contoh. Dan betapa banyak kes-kes seperti itu, kan? Ada satu buku yang bagus tentang rumah tangga Nabi SAW. Ditulis oleh ustaz kita lah, di Malaysia, 3 jilid. Asam garam, apa tajuk dia? Asam garam rumah tangga. Masya Allah. Bagus tulisannya. Beli buku tu. Wahai orang yang berkeluarga, baca. Terutamanya yang baru kahwin. Yang dah lama? Yang dah lama pun baca juga. Nabi SAW bersabda. Kemudian Nabi SAW menimpali perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal
Bahkan ana wa ra'sahu. Ra'sahu. Laqad hamamtu au aradtu an ursila ila Abi Bakrin wa ba'dihi wa ahad. Wa ahad. Ya, lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mana dia tadi? Bal ana. Tu. Bahkan tetapi aku dengan keadaan sakit kepalaku, Nabi SAW mengadu. Nabi SAW pun sakit kepala juga. Kata Nabi SAW, aku dengan keadaan aku ini yang sakit kepala aku ni, aku sedang menghadapi sakit kepala ni. Ya, aku juga sakit kepala ni. Telah membuatku lemah. Jadi Nabi SAW sebut mengadu juga pada isterinya. Tadi isterinya yang mengadu. Ra'sahu laqad hamamtu au aradtu an ursila ila abi. Jadi Nabi SAW mengadu, aku ni sakit kepala juga. Ya, dan aku ingin pergi menemui Abu Bakar dan anaknya untuk apa? Untuk berbuat agar orang-orang tidak berkata atau berangan-angan. Kemudian aku berkata, ya, an yaqula al-qailuna aw yatamanna al-mutamannun summa qultu ya summa qultu ya'ballahu wa yadfa'ul mu'minun aw yadfa'ullahi wa ya'bal mu'minun. Ya, Allah enggan dan orang mukmin pun menolaknya, atau Allah menolak dan orang mukmin enggan. Jadi ini adalah salah satu hadis ataupun yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi SAW sakit di rumahnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengadu sakit kepala, Nabi SAW pun sebut dia juga sakit kepala. Dan di dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban, fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin bil Baqi'. Min janazatin bil Baqi'. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa ana aqul wa ra'sa. Ini juga, ini riwayat lain. Iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari Nabi SAW kembali dari berziarah ke makam Baqi'. Jadi ini yang mengatakan Nabi SAW sakit setelah kembali daripada ziarah ke makam Baqi', iaitu makam di mana para sahabat Nabi SAW dikebumikan. Ini salah satu tempat yang pasti orang-orang yang menunaikan umrah haji akan pergi berziarah, iaitu berselebahan Masjid Nabawi, iaitu perkuburan Baqi'. Dan aku mengalami sakit kepala. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dia sakit kepala. Sakit kepala ni bahasa mudah kita apa? Pening. Aku berkata kepalaku sakit. Nabi SAW pun bersabda, aku juga sakit kepala wahai Aisyah. Bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Dan begitulah seterusnya saya ringkas. Jadi ini, ya, dan di hujung hadis itu dikatakan summa budi'a fi waj'ihi alladhi mata fi. Ya, saat itulah permulaan sakit Nabi SAW yang kemudian menyebabkan beliau SAW wafat. Diawali dengan sakit kepala. Pening yang amat sangat. Sehingga dalam riwayat lain disebut Nabi SAW mengikat kepalanya. Saking sakitnya tahan diikat kepala. Macam kita lah sakit, makin lapar perut buat apa? Ketatkan perut ke kan? Ya, perut tak bunyi-bunyi. Ikat. Ya, kejang, ketatkan. Supaya tak rasa lapar, boleh tahan. Jadi daripada hadis ini, Nabi SAW awal sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana pula riwayat tentang sakit Nabi SAW itu di rumah Maimunah radhiyallahu anha? Sebab ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha juga yang meriwayatkannya. Iaitu beliau radhiyallahu anha berkata, awwalu mashtaka Rasulullah SAW fi baiti Maimunah. Oh, jelas. Nabi SAW mengadu, mengeluh. Sakit pertama kali di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengadu. Ya. Fasta'zana azwajahu an yamurrada fi baitiha wa azinna lah.
Jadi maka Nabi SAW pun kemudiannya ketika sakit itu berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, dia minta izin sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isterinya untuk dirawat, untuk dijaga di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka pun mengizinkannya. Ini kan hadis bertentangan kan? Tadi kata sakitnya awal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Aisyah juga yang meriwayatkan kata sakitnya awal, awalu mashtaka, awal sakit di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Dengan hadis inilah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan tadi dalam yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah juga, yang dipilih dalam kitab sirah ini. Tetapi setelah dilakukan tarjih, yang benar yang mana? Yang benarnya begini. Ni para ulama ni tajam ni. Nak kompromi dua hadis ni. Daripada situ, daripada dua hadis ni disebut bahawa pendapat yang benar adalah sesungguhnya permulaan sakit Nabi SAW ketika beliau SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian rasa sakit itu makin berat, makin parah ketika mana Nabi SAW berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Ada dalil tak? Ada. Dalil aja itu dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ni kitab dia bagus juga, mesti ada. Berjilid kitab ni. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW masuk ke rumahku dalam keadaan kepalanya sakit. Sakit kepala. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengadu juga kepada Nabi, mengeluh. Dia juga sakit kepala. Sebagaimana tadilah tersebut. Kemudian sakit Nabi SAW bertambah, makin berat. Makin memburuk. Makin sakit lah. Dan Nabi SAW minta izin kepada isteri-isterinya agar diizinkan untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk dirawat di situ. Dan isteri-isteri Nabi SAW semuanya datang dan bergili-gili menjaga Nabi SAW bersama. Boleh faham? Sampailah Nabi SAW wafat. Dan memang sakit Nabi SAW adalah sakit yang sangat berat. Tak sama dengan sakit manusia selain daripada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW sebut, betapa beratnya sakit Nabi SAW ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi al-waja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu, aku tak pernah tengok, tak pernah lihat seseorang pun ahadan ashadda, betapa saking kerasnya, saking beratnya sakit yang lebih berat yang dialami oleh sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang begitulah Allah menguji seluruh para anbiya. Asyaddul bala al-anbiya. Paling keras sekali ujian dari segi berbagai segi termasuk sakit adalah para anbiya. Tengok Nabi Ayub alaihissalam. Contoh teladan dalam menghadapi sakit. Paling berat di riwayat disebut selama 18 tahun sakit. Saya hilang segala-galanya kecuali isteri. Tu yang lain semua hilang habis harta. Tapi dengan kesabaran aja dalam tempoh selama 18 tahun tu Allah sembuhkan Adam lah. Nabi Ayub alaihissalam sekelip mata je. Urqut birijlik. Hentak kaki kamu ke tanah tu. Air yang keluar, minum dan mandi. Sembuh terus. Tak ada satu yang mustahil di sisi Allah. Nampak? Pergi rawat sana sini. Ya Allah uji. Sampai jumpa Tok Momo. Ya. Habis duit puluh ribu. Sanggup habis semuanya. Nampak? Yang Nabi SAW ajar, aturan untuk kesembuhan tak diikut. Pergi jumpa bomo lah bagai-bagai. Jumpa bawang lah. Jumpa uskun lah. Ustaz dukun lah. Semua habis. Terbang akidah. Ya. Demi nak ditukar dengan sihat. Tengok Allah uji. Sebab tu kena belajar tentang fiqh sakit. Fiqhul marid. Tentang fiqh sakit. Kita dah belajar dah kitab tu. Alhamdulillah. Tahurun insya-Allah. Ya, jadi dia komplit satu buku. Adab, kaedah, doa-doa nak dibaca ketika sakit. Ni bergantung pada orang. Ya, kita dulu yang mulakan. Sakit ada bacaan. Ruqyah, mandiri, belajar. Baik. Jadi Nabi SAW memang diuji sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan tentang betapa sakit Nabi SAW itu.
dakhaltu ala Rasulillah SAW wa huwa yu'aq. Ya. Aku masuk menemui Nabi SAW di rumahnya. Dan ketika itu aku lihat keadaan ini tambahan dah. Nabi SAW berada dalam keadaan sedang menggigil. Wa huwa yu'aq. Maknanya panas. Saking panasnya sehingga menggeletar badan. Begitulah orang demam panas. Ya, sampai kancing gigi. Fakultu, dan aku berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadida. Engkau mengalami demam yang sangat panas, yang sangat dahsyat. Syadida, maknanya demam panas. Teramat panas. Kalau kita nak tahu dia panas tak panas, kita pegang badan, sentuh panasnya. Ajal, qala. Lalu Nabi SAW menjawab, benar. Ya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku merasakan demam ni 2 kali ganda beratnya daripada demam yang dialami oleh manusia seluruhnya. Rajulani minkum. Tak dapat banding. Sakit aku ni lebih parah, 2 kali ganda. Bayangkan apa hikmah Allah menguji sampai begitu sekali. Sepatutnya Rasul itu ringan, kerana dia adalah kekasih Allah. Boleh saja Allah berbuat Nabi SAW meninggal dunia, wafat dalam keadaan sihat segar bugar. Tapi tidak. Ini kalau kita ambil faedah penjelasan para ulama, faedah kenapa Nabi SAW diwafatkan dalam keadaan sakitnya amat parah. Lebih parah daripada sakit seluruh manusia. Maknanya 2 kali ganda. Tu ada hikmahnya. Ya, kalau dijelaskan tentu ambil masa lagi. Sebab itu ini hanya faedah tambahan secara ringkas. Jadi tujuan mempelajari mukhtasar ataupun ringkasan tentang sirah Nabi SAW tak lain dan tak bukan untuk kita do our own task. We have to read by ourselves. Kena baca. Sebab tu kitab sirah ni kena ada di rumah, kena baca. Bukan 1-2 tajuk, pelbagai tajuk. Ya, sebab itu di sepanjang zaman sampai hari ini ada saja para sarjana Islam, para penulis Islam yang menghabiskan usia, meluangkan masa untuk menulis kitab-kitab sirah dalam besi dan pelbagai bentuk agar mudah dipermudahkan atau diperincikan. Baca. Ya, di setiap negara, di setiap tempat, di setiap bahasa, bangsa, ada saja kitab sirah yang ditulis. Tapi cuma perlukan kehati-hatian. Rujuk pada kitab-kitab yang ditulis yang otentik, yang muktabar. Sumber-sumber yang dirujuk. Dan untuk selamat khususnya di zaman ini, agar tidak terjatuh ke dalam kisah-kisah yang tidak benar, yang tidak sahih, tidak sabit. Pastikan dulu dalam kita membeli kitab apa saja, akidahkah dia, fiqhkah dia, akhlakkah dia, sejarahkah dia, atau sirahkah dia, lihat kitab itu mesti menampilkan setiap kenyataan yang dipaparkan ada catatan, nota kaki, rujukan dari kitab apa. Kemudian penjelasan tentang kesohihan kisah-kisah tersebut. Itu kitab yang insya-Allah dapat disandarkan, dapat dipegang. Sebab kita boleh rujuk kepada sumber asli. Contoh hadis disebut. Hadis riwayat siapa? Hadis nombor berapa? Dan yang terbaiknya, penulis itu menyebutkan status hadis. Sahihkah dia? Hasankah dia? Dhaifkah dia? Kalau dhaif akan disebut pula hadis apa? Matruk, hadis marfu', mauquf dan sebagainya. Ini puas hati baca. Ini hendaknya kaedah yang diajar di dalam masyarakat kita, khususnya orang Melayu Islam di Malaysia. Supaya lebih cerdas, lebih ilmiah. Baru ada rasa pertanggungjawaban. Dalam istilah modennya adalah hendaknya lebih akademik. Sebab agama ini adalah hujah. Maka mesti didatangkan bukti-bukti. Supaya kita berpegang dengan bukti. Dan itulah perintah Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Agama ini mengajar kita kecerdasan, ketelitian. Untuk meraih apa? Kebenaran. Jangan berpegang pada kebatilan sampai mati. Nanti di negeri akhirat rugi, sia-sia. Baik, kembali hadis ini. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu dzalika anna laka ajrain. Hal tersebut keadaan sakit engkau ni ya Rasulullah
membuatkan engkau mendapat 2 pahala. Pandai pula. Dia kata pada Nabi SAW. Bagaimana boleh berkata demikian? Tentunya Nabi SAW dah ajar sebelum ini pada para sahabat tentang kesabaran ya, dalam menerima ketentuan takdir akan dapat ganjaran berganda. Qala, lalu Nabi SAW jawab, ajal, benar, zalika kadzalik. Memang seperti itu. Betul ucapan kamu tu. Maknanya apa? Maknanya berkesannya cara Nabi SAW mengajar para sahabat sehingga para sahabat pun dapat memberikan maklum balas pada Nabi SAW tentang sakit. Dan para sahabat ini juga iaitu belajar daripada akhlak Nabi SAW, iaitu memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang sedang diuji. Lalu kata Nabi SAW, ajal zalika kadzalik, ya seperti apa yang kamu kata tu. Ma min muslimin, kata Nabi. Lalu Nabi SAW membuat perincian, huraian terhadap kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma min muslimin, ya, tidaklah seorang muslim yusibuhu azan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu wa razaqaha. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, yusibuhu azan, seperti contoh apa? Ditimpa musibah seperti apa? Tertusuk duri atau lebih daripada itu. Fama fawqaha, lebih lagi daripada itu, illa kecuali kafarallah, ya, kecuali Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya, sayyiatihi, ya, dosa-dosa, keburukan-keburukan. Kama, seperti mana, ya, tahuttus syajaratu wa razaqaha, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Tengok Nabi SAW setuju, sepakat dengan apa yang disebut oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi makin keras sakit seorang, makin sabar, makin redha, maka makin besarlah pahalanya. Itu rumus dia, proportional. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annal marada idza ishtadda dha'afal ajra thumma zada alaihi ba'da dhalika annal mudha'afata tantahi ila an tahussa sayyiati kullaha, ya, an tahussa as-sayyiati kullaha. Annal marad, sesungguhnya sakit, idza ishtadda, makin berat, makin keras, makin parah, ya, maka pahalanya pun semakin berlipat ganda. Summa zada, bertambah, alaihi, atasnya. Kemudian akan terus bertambah ba'da zalika, sampai kepada kemuncak sakit, iaitu terhapuslah seluruh dosa-dosanya. Ini bukan hanya untuk Nabi, para anbiya, juga pada orang yang beriman, yang mengikuti caranya para anbiya dalam berinteraksi dengan sakit. Jadi ya, Nabi SAW sakitnya awal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika giliran Maimunah radhiyallahu anha sakit, Nabi SAW bertambah sakit. Kemudian Nabi SAW minta izin pada isteri-isterinya agar ya dia dipindahkan ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini juga faedah tambahan kalau nak dihuraikan betapa istimewanya apa? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW minta pada isteri-isteri, dan juga pelajaran berguna, Nabi SAW bila nak membuat sesuatu, dia minta izin agar hak isteri-isteri itu, giliran mereka itu dipindahkan seluruhnya pada Aisyah radhiyallahu anha. Tentu ada sebab, dan isteri-isteri yang memahami kehendak suami, mereka akan setuju dan menerima. Dia perlukan apa? Sikap tolak ansur dan memahami realiti dan situasi suami. Jangan dipaksa, jangan didesak contohnya. Ini banyak ni pelajaran dalam rumah tangga ni. Sebab tu kena belajar cara mengurus rumah tangga mengikut cara Nabi SAW. Jangan ikut tokoh-tokoh motivasi tu, ya. Dia sendiri pun belum tentu. Tengok Nabi SAW ni, tu sibuk, tu tengok Facebook, cara itu, cara ini. Baca dulu tentang rumah tangga Nabi SAW ni. Banyak sekali faedah yang tak akan ditemui pada mereka-mereka itu. Sebab dah proven through history, ya, tu. Mapan dah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bi waja'ahu ista'zana azwajahu fi an yumarrada fi baiti fa azinna lah. Ketika mana
Sakit Nabi SAW makin berat dan keras. Lalu Nabi SAW minta izin, ya, istazana azwajihi. Minta izin pada siapa? Isteri-isteri Nabi SAW. Agar apa? Agar dijaga, diuruskan, dirawat di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka isteri-isterinya pun mengizinkan. Jangan menyulitkan. Mana adil, mana aci. Ni giliran kami pun nak jaga juga Nabi ni, suami kami kan. Tak berebut dia. Sebab apa? Akur. Kalau Nabi SAW minta, pasti ya, ada sesuatu yang hendaknya difahami kenapa Nabi SAW suka tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan daripada ini juga menunjukkan betapa istimewanya Aisyah radhiyallahu anha berbanding isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua isteri Nabi SAW yang paling membekas, yang paling istimewa siapa? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Kenapa? Khadijah radhiyallahu anha telah memberikan rasa tenang pada Nabi SAW pada awal kenabian. Manakala Aisyah radhiyallahu anha pula memberikan ketenangan pada Nabi SAW saat di akhir kenabian. Awal dan akhir sempurna, Masya Allah. Tiada wanita yang lebih utama dari mereka berdua. Ya, semoga Allah meridai kedua isteri Nabi SAW tersebut, khususnya, dan isteri-isteri Nabi SAW Ummul Mukminin yang lain radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW minta izin ya untuk dijaga oleh isteri Nabi SAW yang muda ini, Aisyah radhiyallahu anha. Berapa umur Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat? Di rumahnya, di pangkuannya, pada gilirannya. Tak tahu berat lah. Ni betapa meremeh dan meringankan, khususnya para wanita. Tak boleh jawab, fail. Berapa usia Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW wafat? 18, tepat. Boleh bagi hadiah. Boleh. Ingat tu. Ingat sampai bila-bila. Bila Aisyah radhiyallahu anha wafat? Umur 63. Masya-Allah, mumtaz. Tak ikut kuliah boleh jawab. Yang ikut kuliah tak boleh jawab. Oh, beratlah. Dah sebut dah sebelum ni. Baca. Kalau orang lelaki tahu tentang wanita, malu kalau wanita tak tahu tentang wanita. Apatah lagi Ummul Mukminin. Betapa pemalasnya nak baca. Tak ambil tahu. Bacalah. Kita para wanita muslimat, siapa teladan? Ummul Mukminin lah, isteri-isteri Nabi SAW. At least, paling utama, mula-mula wajib tahu tentang biografi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, iaitu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kerana ini dua isteri kesayangan Nabi SAW yang beri jasa besar. Yang ketiga, anak Nabi SAW, Fatimah bintu Muhammad SAW. Kenapa? Kerana mereka ini adalah ketua penghulu ahli syurga, sebaik-baik wanita. Afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Maryam bintu Imran wa Aisyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. 4 wanita ni. Itu basic paling utama kena tahu. Kalau tak tahu, Masya Allah. Faham, Rojah? Nanti nak tanya. Bagi tugasan selama 1 hari. Esok nak tanya. Explain briefly background or biography of these 4 special women. 4 orang wanita yang sangat istimewa. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini soalan. Siapkan jawapan. Berapa umur Aisyah radhiyallahu anha wafat? Dan ketika itu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dah berapa tahun? Cukup ada kat tu. Dan Fatimah radhiyallahu anha, biografinya secara ringkas. Bila wafat? Bila meninggal? Kerana daripadanya lah Allah jaga melestarikan keturunan Nabi SAW. Manusia anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Golongan asyraf yang dimuliakan, Ahlul Bait. Wajib kita memuliakan keturunan Nabi SAW. Jangan menghina batang tubuh mereka. Kita boleh tidak bersetuju dengan cara beragama mereka, tapi orangnya
Ya. Bukan hanya pada mereka Ahlul Bait, bahkan pada sesiapa pun. Ya, jangan dihina, jangan dikutuk fizikalnya dan sebagainya, tapi yang boleh dikritik, dikritik, bukan dicaci maki. Ya, walaupun besar sekali, dahsyat sekali tidak setuju kita dengan mereka, tapi jangan sekali-kali dikutuk, dihina, dicaci, dimaki. Apatah lagi disebut tentang fizikalnya. Cukup, ya, berpada, sederhana, pertengahan, iaitu kritik, tegur kesilapan mereka itu. Khususnya Ahlul Bait yang menyimpang daripada aturan datuknya Nabi SAW. Itulah agama, tegakkan keadilan. Kena ingat, khawatir melanggar wasiat Nabi SAW agar dimuliakan Ahlul Baitnya. Dia ada specialnya di situ, iaitu dimuliakan keturunan. Khawatir nanti kita secara tak sedar menghina Nabi SAW. Ya, kerana Ahlul Bait itu adalah mereka yang dimuliakan dari sisi keturunan. Itu special untuk mereka. Apa specialnya Ahlul Bait ni? Tak boleh terima zakat, sedekah, boleh terima hadiah, boleh bagi. Nampak tu? Istimewa mereka itu. Ya. Dan lebih istimewa lagi mereka itu bila berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Dan sepatutnya mereka itulah dia. Tapi sekarang, terdapat Ahlul Bait yang menyimpang, yang tak boleh diikut penyimpangannya. Wajib ditegur, wajib dinasihati. Wajib dinasihati, wajib diingati. Baik, inilah dia serba sedikit faedah tambahan yang dapat dipaparkan berkaitan dengan iaitu perkara yang berkaitan dengan penguburan dan usia Nabi SAW, dan juga insan-insan yang terkait dengan Nabi SAW, iaitu ibunya, ayahnya, datuknya, dan juga bapa saudaranya. Selesai. Adapun perincian, maka bacalah kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh pelbagai ulama. Dan di antara buku yang terkini, yang terbaru, yang hendaknya ada dalam library rumah kita, iaitu kitab terbaru yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Ada berapa jilid? 6 jilid. Masya Allah. Macam encyclopedia. Beli buku tu. Cara tulis yang terkini dan berdasarkan maklumat-maklumat yang dapat dipertanggungjawabkan. Otentik. Menarik kitabnya. Ada 6 jilid. Beli kitab tu. Walaupun dia agak mahal, tapi tak semahal kereta yang kita miliki lah. Dan tak semahal 4 tayar kereta kita yang ditukar. Beli, insya-Allah besar manfaat. Bagus kitabnya. Jadi hendaklah kita penuhi perpustakaan rumah kita ini dengan kitab-kitab yang bermanfaat, khususnya tentang sirah Nabi SAW. Ini merupakan kitab sirah yang ditulis oleh ulama Nusantara yang terkini. Kalau yang berbentuk berjilid-jilid, biasanya satu kitab je, satu jilid macam ni. Biasa macam ni, satu jilid, satu jilid, satu jilid. Ni banyak jilid. Dan di antara para pendahulu kita ulama di Nusantara ni yang menulis kitab sirah yang berjilid-jilid, ada 2 orang. 2 orang. Yang pertamanya adalah Al-Ustaz Zainal Abidin Abbas, Zainal Abbas, yang diterbitkan oleh Pustaka Antara Kuala Lumpur. Ada lebih daripada 9 jilid kalau tak silap. Sekurang-kurangnya 9 jilid. Very comprehensive. Luas sekali pembacaan ustaz ni. Itu di zaman tu terbit mula tahun 1950 lebih. Kitab tu. Dah kira kitab yang rare, kitab yang very expensive lah kalau dijual di zaman ini. Tak jumpa lah. Ya, biasanya di library ada lah. Satu lagi adalah kitab ni ada, dicetak dari masa ke semasa. Ada 10 atau 11 jilid. Kalau tak silap, 9 atau 10. Ada di library. Iaitu kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Munawwar Khalil. Munawwir Khalil. Seorang tokoh pembaharu di Indonesia yang sezaman seangkatan dengan Buya Hamka rahimahullah, Profesor Hasbi As-Siddiqi, Hasan Bandung dan sebagainya. Pelopor-pelopor gerakan pembaharuan, tajdid. Berjilid. Beli kitab tu. Ada yang terkini itu. Jarak masa jauh tak? Ditulis oleh Al-Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala, Al-Ustaz Doktor. Bagus buku-buku yang ditulis oleh beliau. Seorang yang produktif. Banyak buku dia.
berjilid tebal. Beli buku-buku seluruh koleksi buku-bukunya. Ditulis dalam bentuk-bentuk yang sangat menarik, terkini, dan very ada maklumat-maklumat yang kita tak temui dalam kitab-kitab lain, ada di situ. Ada keunikannya yang tersendiri. Ya, sama ada kitab akidahnya, kitab tafsirnya, tafsir At-Taisir itu, dan juga yang terkini itu adalah kitab tentang sirah. Semoga Allah memanjangkan usia Al-Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala agar memberikan faedah dan manfaat kepada kita umat Islam, khususnya di Nusantara, dengan karya-karyanya yang terkini, menarik, banyak sekali dan syarat dengan faedah. Wallahu a'lam. Panjang umur, kita akan masuk perbahasan seterusnya, iaitu awal masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini back, balik semula pada awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah menanamkan kecintaan kepada kita untuk mempelajari dan menguasai, menghayati dan menghidupkan, ya, apa yang dijalani oleh Nabi SAW, yang mana kita diperintahkan untuk berjalan dengannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.